Berdirinya saya di sini ingin membentangkan refleksi pertengahan praktikum saya sepanjang 4 minggu. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur binti Muhammad Razali, unit pendidikan Islam rendah. Penempatan praktikal di SK Kuala Mai Baru, Temelloh. Ada orang Temelloh? Ada. Guru pembimbing saya ialah Puan Hasmila binti Hashim dan pensyarah pendidik saya ialah Dr. Ramzai. Sedikit maklumat mengenai tempat praktikal saya. Saya pelajar tahun 2 inovasi seramai 22 orang dan pelajar tahun 3 inovasi seramai 22 orang juga. Saya mengajar pendidikan Islam. Yang berikut adalah isi kandungan yang akan saya bentangkan, iaitu pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah. Yang kedua ialah pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi. Yang ketiga ialah ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Dan yang keempat ialah komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Baiklah, kita tengok dulu pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang saya perolehi. Yang pertama ialah kesediaan mengajar, iaitu membuat RPH sebelum mengajar, iaitu merancang pengajaran sebelum mengajar RPH dengan menentukan objektif pengajaran, strategi yang saya gunakan, kaedah dan juga teknik pengajaran yang saya gunakan. Seterusnya ialah teknologi maklumat, iaitu mengaplikasikan penggunaan media, contohnya YouTube ataupun slide dan PowerPoint. Seterusnya aplikasikan teknologi melalui komunikasi, iaitu berhubungan melalui WhatsApp dan Telegram, dan juga secara digital. Saya melakukan aktiviti kuis melalui Word dan juga Kahoot. Seterusnya ialah etika profesion keguruan, di mana yang telah kita pelajari pada semester 2, iaitu tajuk profesion keguruan, di mana guru perlu menjaga emosi dan juga profesional sepanjang berada di sekolah. Bagaimana pakaian seorang guru di sekolah, mestilah kemas dan lengkaplah, ada name tape, kasut dan sebagainya. Selain itu, etika profesional lain datang hadir awal ke sekolah dan masuk ke kelas pun awal. Kalau boleh sebelum waktu tu kita dah bersedia di depan bilik belajar. Dan seterusnya ialah menggunakan pedagogi masa kini, iaitu perpustakaan guru, murid dan juga bahan. Kita tengok pula pengetahuan dan kemahiran baru yang saya perolehi sepanjang praktikum. Ada 3 tu. Yang pertama ialah kemahiran komunikasi, berkomunikasi dan kawalan kelas, di mana saya belajar untuk bertutur dengan pelbagai nada suara yang lantang dan juga intonasi yang sesuai. Saya ingat lagi masa saya pensyarah pembimbing datang dia, saya ditegur oleh guru pembimbing saya bahawa nada saya kurang, tak ada naik turun, sama mendatar. Disebabkan itu saya memperbaiki suara nada saya supaya ada nada lah, naik turun. Benda penting kena terangkan dengan lebih jelas dan suara lebih kuat dan sebagainya. Sebenarnya ialah menggunakan bahasa yang difahami oleh pelajar, tidak menggunakan logat-logat seperti Kelantan ke. Sebelum ni saya suka guna logat Kelantan sebab saya berasal dari Kelantan. Jadi saya sedar bahawa ada murid yang tak faham bahasa Kelantan tu. Itu boleh je nak guna untuk melawak. Lepas tu kita balik, bagi tahu balik dengan bahasa yang mudah difahami oleh pelajar. Seterusnya ialah pastikan keadaan murid bersedia dan terkawal sebelum memulakan sesi PDP. Contohnya, saya mengajar tahun 3, ada seorang murid tu memang tak boleh duduk atas kursi. Memang dia akan suka jalan. Jadi saya tanya cikgu yang tu macam mana nak kawal pelajar ni. Dan cikgu kata suruh dia buat sesuatu, dia jadi ketua. Contohnya saya ajar tajuk perkara membatalkan solat. Saya jadikan dia sebagai simulasi pelakon. Macam mana cara batal solat dia lakukan dan murid yang lain teka dia buat apa. Jadi murid tu akan disertailah dalam aktiviti kelas tu. Seterusnya memberi ganjaran pada murid yang baik, beri ganjaran, nak tackle dia. Seterusnya meja disusun secara berkumpulan. Saya sebenarnya kerja gambar dan meja memang susun direct macam tu, macam belajar kelas zaman dulu-dulu. Sebabnya kelas topik dan meja pelajar ramai, tak boleh nak buat kumpulan. Tapi bila masuk sekolah ni, dia disusun secara kumpulan 5-4 dia tu. Supaya apa?
supaya mereka boleh berkolaborasi. Itu yang saya dapat perkara baru. Seterusnya kemahiran bersosial, di mana saya bergaul dengan warga sekolah, termasuk ibu bapa pelajar, walaupun ibu berbeza, tak kenal pun, tapi dapat bergaul dengan warga sekolah dan juga berkongsi pengalaman dan teknik pengajaran bersama guru-guru. Dalam bilik guru tu saya sering bertanya dengan guru, apa teknik pengajar mana. Contohnya hari tu sebelum penyedia datang, saya minta pandangan daripada guru depan meja saya lah, tanya macam mana buat. Dia bagilah satu teknik, iaitu buat kotak misteri kan. Ke apa dah tu, saya buat lah. Okay, seterusnya ialah menguruskan kurikulum dan program sekolah, iaitu mengendalikan kurikulum sukan dan permainan bola jaring. Pada minggu, cerita sikit pada hari Rabu minggu lepas, secara tiba-tiba cikgu tu panggil kita orang suruh buat 10 minit permulaan seindaksi kita lah untuk kurikulum bola jaring. Tapi saya tak tahu nak buat apa, sebab tiba-tiba je. Jadi tiba-tiba tercetus dia buat satu aktiviti. Maknanya saya boleh menguruskan buat satu aktiviti selama 10 minit tu. Dan juga menyertai dalam pengurusan program-program sekolah, mesyuarat dan perhimpunan pagi. Sebelum ni tak sekolah, kita tak tahu ada macam mana perhimpunan pagi tu macam mana, kita buat apa dulu mula-mula. Sekarang ni kita dah tahu mula baca doa sampailah balik. Okey. Ilmu binaan dan inovasi. Saya telah membuat 3 ilmu binaan dan inovasi. Yang pertama ialah checkerboard, question board dan juga IT board. Semuanya board-board sebab je saya guna kotak. Okey, checkerboard ni diilhamkan daripada dam pula. Tapi saya buat berkonsepkan dengan jacks dan pohon kacang cerita tu kan. Saya buat berdasarkan data lah, kita boleh nampak. Kalau pelajar dapat, pelajar dibahagikan pada 4 kumpulan. Kalau pelajar dapat yang kacang tu, dia perlu jawab soalan kat tanda soal kan, cabut soalan. Kalau dah dapat jawab, baru boleh teruskan sampailah ke penamaan. Yang specialnya, permainan ni dia boleh main pada semua tajuk, bukan tajuk tu saja. Tajuk lain pun boleh digunakan lagi. Okay, yang kedua ialah question board, soalan jenazah. Pelajar scan QR code tu, pelajar akan dapat soalan dan cari jawapan dalam kertas tu. Dan lekatkan pada nombor berapa soalan dia tu. Okay, yang ketiga ialah IT board, buat kerja IT tapi melalui kotak. Jadi BBM tu lebih besar dan pelajar lebih nampak lah. IT tu boleh gunakan dalam semua topik, tak semestinya topik soalan ni saja. Okey, yang terakhir ialah komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Kekuatan dahulu saya terangkan. Kekuatan yang saya dapat ialah kerjasama yang sangat baik bersama warga sekolah. Tak kira lah orang cikgu, guru besar pun beri support yang sangat baik lah. Yang kedua ialah guru dan pensyarah pembimbing yang sentiasa beri tunjuk ajar. Dr. Ramzan selalu buat bergurau dengan kami. Dan juga guru pensyarah saya pun selalu lepas habis mengajar, dia akan tanya macam mana mengajar ini. Yang ketiga ialah penggunaan pelbagaian bahan bantuan mengajar yang dapat menarik minat belajar. Saya dapat memikirkan nak buat belajar apa yang menarik hari ini. Okay. Dan yang ketiga ialah mendapat pengalaman gambaran sebenar di dunia pendidikan. Sebelum ni sebelum ni tak tahu mengajar apa, macam mana suasana di sekolah. Lepas masuk praktikum ni dah tahu macam mana. Dan kelemahan ada 3 kat situ. Yang pertama ialah saya menguruskan aktiviti PDP tu selalu tidak menepati masa. Kadang-kadang ada masa terlebih tapi aktiviti yang kita buat dah habis. Tapi ada masa lagi, nak buat apa tu. Jadi saya kena merancang betul lah, ada backup plan. Yang kedua ialah terdapat pelajar yang tak berminat. Saya kena mempelbagaikan aktiviti supaya mereka minat. Contohnya yang berlaku tadi saya cakap. Yang ketiga ialah kelas relief yang tidak menarik. Aktiviti kelas relief kan kita tiba dapat kan. Jadi kita tak tahu nak buat apa dengan kelas relief tu. Jadi perbaikan ialah saya perlu sediakan satu aktiviti, tak kira aktiviti apa, yang bolehlah buatlah waktu kelas relief tu. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.